Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alif dan hari ini saya akan menerangkan tentang pelbagai ideologi yang diterapkan dalam sistem pendidikan di Asia Tenggara. Yang pertama adalah nasionalisme. Apakah itu nasionalisme? Nasionalisme bermaksud perasaan cinta akan bangsa dan negara yang boleh menimbulkan gerakan di antara rakyat tanah air itu sendiri untuk bebaskan tanah air kita, seperti contoh Malaysia, dari cengkaman politik, ekonomi dan juga budaya asing. Antara faktor yang menyebabkan nasionalisme ini berlaku adalah sebab penjajahan barat, pengaruh gerakan Islah di tanah Melayu, iaitu gerakan untuk menyebarkan dakwah untuk menghayati Islam, juga seperti sistem pendidikan amalan pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan. Jadi, nasionalisme terbahagi kepada dua, iaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama bersifat setempat, tak berorganisasi. Agama dan bumi putera menjadi faktor pencetus dan tidak meminta kemerdekaan dengan segera. Untuk tahap kedua pula, ianya kontra dengan tahap pertama kerana ia bertindak lebih radikal, berorganisasi, menuntut kemerdekaan dan ingin membentuk kerajaan sendiri. Yang kedua pula ialah demokrasi. Demokrasi adalah di mana segala struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Negara yang mempunyai demokrasi dipanggil sebagai negara demokratik. Dalam sistem demokrasi, undang-undang digubal oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Dan tujuan demokrasi ini untuk memperluaskan pengalaman prinsip demokrasi dari sudut politik atau bukan politik. Yang ketiga pula adalah liberalisme. Jadi, apakah itu liberalisme? Liberalisme bermaksud bebas adalah nilai politik yang utama. Liberalisme ini bercita-cita untuk mempunyai masyarakat bebas dan masyarakat juga bebas. Maksudnya berhak untuk apa-apa sahaja dari pemilihan agama, dan human rights itu sangatlah tinggi, di mana segala perkara mereka ingin melakukan secara bebas. Tiada sesiapa pun yang boleh mengawalkan mereka, dan tiada sesiapa juga yang boleh menghalang mereka untuk membuat apa sahaja yang mereka mahukan. Itulah konsep sebenarnya liberalisme. Yang keempat pula adalah pan-Islamisme. Jadi, apakah itu pan-Islamisme? Pan-Islamisme merupakan suatu pemahaman yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat Islam di dunia ini. Gerakan ini munculnya awal di Mesir yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Syekh Muhammad Abduh menghendaki perubahan mental secara perlahan-lahan seperti pendidikan. Jadi pan-Islamisme ini berada kuat di bahagian Indonesia. Gerakan tersebut membangkitkan pergerakan nasional Indonesia, terutamanya organisasi Al-Jam'iyat Al-Khairiyah pada tahun 1906, Syarikat Islam 1911, Muhammadiyah 1912. Ideologi Islam pertama kali ini dipakai pada tahun 1911 sehingga 1912 dan dijadikan sebagai asas organisasi Syarikat Islam. Jadi tujuan dari Syarikat Islam ni ialah untuk meluruskan pendapat-pendapat yang salah mengenai ajaran agama Islam dan semua. Sejak berdiri, ideologi Islam ni semakin berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi seluruh rakyat yang menganutnya untuk menjadi suatu organisasi yang berasaskan Islam. Yang terakhir adalah komunisme atau Marxism. Jadi, apakah itu komunisme? Komunisme adalah ideologi yang digunakan parti komunis di seluruh dunia seperti di China dan juga Korea Utara.
Komunisme ini menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan di mana milik modal atas individu dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, serta beragama ini sangat terbatas kerana agama dianggap sebagai racun yang dapat ganggu fikiran. Jadi, itu sahaja pembentangan untuk kali ini. Terima kasih kerana mendengar.